warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita buka usrah ilmuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Amin. Baik, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bertemu kembali pada malam ini. Dan kali ini kita bawakan tarikh yang lain, perubahan yang lain seperti biasa sebelum-sebelum ini usrah ilmuwan daripada kluster sains dan pembangunan mampan kita akan adakan pada setiap hari Ahad malam Isnin. Tapi bermula daripada hari ini kita akan cuba untuk uh, laksanakannya pada setiap hari Isnin dan Isnin malam Selasa. Jadi insyaAllah uh, from malam ni kita akan adakan usrah daripada kelas sains dan pembangunan mampan setiap hari Isnin malam Selasa. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah kali pada malam ini kita telah capai usrah yang siri yang ke-111 dan insyaAllah pada malam ini kita akan kupas satu tajuk berkenaan dengan uh, revolusi industri 4.0 dan kita nak melihat dari sudut perspektif memugar elektronik dan makanan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan pengerusi kluster sains dan penggunaan mampan Nadoi Mu'abim iaitu Datuk Profesor Dr. Kamrul Aziz Ibrahim. Jadi tanpa melengahkan masa saya mempersilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuknya pada malam ini. Okay, terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang memang penting pada masa ini kerana negara kita dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa baik dan ditambah pula dengan sumber makanan kita tidak mencukupi. Jadi apa yang saya akan bincangkan pada malam ini ialah adakah Industrial Revolution 4.0 ini telah sampai di Malaysia ataupun tidak kerana terlampau banyak dibincangkan mengenai IR 4.0 ini dan masing-masing mengaku bahawa mereka mempunyai IR 4.0 ini. Cuma saya nak kita berbincang bersama melihat dari sudut adakah betul mereka ini mempunyai kepakaran di dalam IR 4.0 ini ataupun hanya setakat tin kosong saja membincangkan perkaranya tetapi tidak tahu pun bagaimana untuk menggunakan IR 4.0 ini. So ini adalah satu topik yang saya rasa bagi yang dalam bidang fizik, kedokteran akan merasakan satu topik yang mudah sajalah. Tetapi adakah kita berani nak mengatakan sama ada Malaysia ada IR 4.0 ataupun tidak, itu tengoklah kita akan bincang nanti. Okay. Jadi topik ini agak bagi saya lah penting dalam kita punya kehidupan terutama pada masa ini dengan pemerintahan yang baru dan dua area yang memang Datuk Seri Anwar Ibrahim minta supaya kita tengok ialah dari segi ekonomi perindustrian kita ataupun manufacturing dan biasanya kita gelar manufacturing kita sebut sebagai electronics ataupun nama glamournya adalah semiconductor dan juga dari sudut adakah kita mencari jalan terbaik untuk memastikan kita self-sustain di dalam makanan. Dan kita lihat banyak terutama dalam bidang semiconductor ini dan juga di dalam bidang makanan mengatakan kita sudah menggunakan
IR40 ni. Yang ini yang saya nak komen sikit ya. Kerana kalau orang lain mungkin ya, tak berani nak komen. Tetapi bagi saya penting ya, untuk pimpinan negara untuk faham ya, apa yang dimaksudkan dengan 4.0 tersebut ya. Tak boleh just cakap-cakap je 4.0 tetapi tidak faham pun apa yang dimaksudkan dengan 4.0 tersebut ya, ataupun Industrial Revolution 4.0. Walaupun kalau kita tengok ni ada dua buku, ada buku ni yang the National Fourth Industrial Revolution Policy. Kalau baca polisi itu, bagi siapa yang dalam bidang IR 4.0 ni, gelak ajalah tengok. Tak apa-apa dia cakap dalam tu. Dan memang direction dia tak jelas. Dari segi apa orang kata, bidang yang ditulis pun tak apa jelas. Banyak sangat tak jelas dalam situ. Jadi memanglah ini memalukan kita ya, bagi siapa yang dalam bidang sains ini dan melihat bahawa perkara ini dibiarkan ya, tanpa ditegur ya, mengenai perkaranya. Tapi malangnya ya, kita dapati ya, yang penulis-penulis ini sama ada mereka tidak tahu ataupun mereka buat tahu. Ini dia masalah dia. Okey. Terusnya ya, introduction. Industri 4.0 ya, merujuk kepada satu fasa baru dalam Industrial Revolution. Dia fokus, ini dia yang pentingnya, dia fokus heavily on interconnectivity, automation, machine learning, and real-time data. Jadi, fahamkah kita apa yang dimaksudkan dengan interconnectivity? Apakah automation? Apakah dia machine learning? Apa dia real-time data? Jadi ini yang masalahnya. Dan we are talking about industrial Internet of Things. Bukannya saja Internet of Things, tetapi industrial Internet of Things. Apa bezanya IoT dengan IoT? IoT adalah orang dalam bidang komputer. Industrial Internet of Things adalah orang dalam bidang industri. Itu beza. Beza banyak sungguh-sungguh. Banyak sungguh-sungguh. Tapi malangnya kita masih sebut IoT. IoT tak ada, bukannya IoT. Bahasa yang lebih kalaulah nak dekat sikit pun ialah apa yang kita panggil sebagai smart manufacturing. Ya, iaitu dia mesti ada perkataan smart. Smart. Maknanya dia menggunakan akal dia sendiri. Dia seakan-akan ada akal dia sendiri. Itu yang masuk ke dalam situ, artificial intelligence. Ya, dia bukan menggunakan akal manusia, tetapi dia menggunakan akal lain yang direka khas ya, untuk tujuan ini. Jadi dia marries ya, ataupun dia menggabung antara physical production yang kita kenal di Malaysia ni, terutama di Pulau Pinang ni, banyak physical production yang menggunakan tangan empat kerat. Apa yang kita panggil sebagai manual production. Dan operation ini pula diikatkan dengan digital technology. Bukan digital technology biasa aja yang sains komputer duk sebut tu, bukan. Tetapi a smart digital teknologi. Maknanya digital teknologi yang orang komputer sebut tu, kita kena campur pula lagi dengan akal. Yang artificial intelligence. Okay? Dan ianya bukan setakat itu. Dia boleh belajar. Kita boleh ajar dia. Dan supaya dia menjadi pandai. And kalau mengikut setengah pandangan, dia akan jadi lebih pandai daripada manusia. Ya, macam mana boleh jadi macam tu? Adakah ini berarti kita akan menjadi hamba dia? Ini pun kita akan bincang nanti. Okay? So, saya harap ramai akan ikuti ya, kerana malangnya tak ada siapa yang akan membentangkan apa yang cara saya akan membentangkan ini. Simple, tetapi dia cukup mendalam dari segi kefahaman. Jadi ianya akan create ya. Dia akan membentuk ya satu ekosistem yang holistik. Ni holistik, ni orang cakap pasal agama.
Ya, Islam adalah agama holistik. Ha. Tetapi ini kita nak create lagi satu, iaitu bukannya dalam Islam tetapi dalam ekosistem, ya, bagi tujuan manufacturing dan supply chain management. Oh, tu dia. Jadi kita nak cubalah, ya, sebagai manusia yang dhaif ni, cuba nak tiru, ya, macam mana Allah telah buat. Ya, macam mana Allah telah buat. Adakah ini satu yang against apa orang kata Islam, prinsip-prinsip Islam? Tidak. Allah memang suruh kita berfikir. Allah suruh berfikir. Tengok burung tu. Mengapa dia duduk atas angin tak ada jatuh? Inilah Quran ni. Kalau dah ada yang kaki mengatakan, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, kita tak boleh tiruin tu. Minta maaf lah. Baca balik Quran. Kata ada apa nama Ustaz Hidayah. Ramai orang kat sana tak baca Quran. Dia baca tapi tak faham. Jadi itu dia masalah dia. Okey? Jadi kita akan masukkan elemen Islam dan Al-Quran tersebut dalam kefahaman kita dalam bidang sains, supaya dengan itu, ya, kita akan lebih maju daripada kafirun nanti. Jadi apa yang berlaku ialah kita kena ubah, ya, dari segi bagaimana kita operate. Inilah dia perubahan yang kita tak ada, yang kita tak buat di Malaysia pun. Ya, kita akan menumpukan, ya, common challenge, the need for correctness, yield, access to real-time insight across processes, partners, products and people. Ini yang dipanggil holistic. Semua akan diambil kira. Ini mengingatkan saya kepada Lauh Mahfuz yang saya bincangkan dahulu. Ingat tak dalam Lauh Mahfuz, semua kita ada boleh bubuh kat situ. Rezeki kita dibubuh, tarikh mati kita dibubuh, semuanya dibubuh dalam satu tempat, dan tempat tu dinamakan Lauh Mahfuz. Ini saya akan membincangkan. Industri 4.0 adalah lebih kurang macam itu. Tetapi ini adalah dilakukan oleh manusia. Ya, dilakukan oleh manusia. Yang apa yang saya terang tadi ialah dilakukan oleh Allah. Adakah kita boleh mencapai sehingga tahap Lauh Mahfuz? Hanya Allah saja yang berkuasa untuk menentukan. Saya yakin bahawa Allah akan memberi rahsia-rahsia ini kalau kita berusaha. Dan bukanlah mengata-ngata orang, mengkecil-kecilkan orang dan cuba tidak memahaminya dengan sendiri. Dengan sendiri untuk dikaji. By the way, ayat yang pertama turun ialah Iqra. Baca, suruh baca. Okey? Jadi dia bukannya industri 4.0 ni bukan saja investing dalam new teknologi. Kerana kita bercakap mengenai alat yang boleh berfikir. Ini teknologi baru. Ataupun tools yang boleh berfikir sendiri. Tak payah kita apa orang kata tolong dia. Dia boleh berfikir sendiri. Dia boleh perbaiki diri dia supaya dia menjadi baik. Manusia dia pun kita lihat, ya, walaupun ada, ya, apa yang Allah turunkan syariat dalam Al-Quran, kita dapati mereka tak peduli pun. Dia pun tak belajar pun. Tapi ini mesin yang bila kita suruh dia belajar, dia akan belajar. Dia akan obey, ya. Inilah keunikannya, ya. Bila kita buat sesuatu, maka kita hendak orang tu mengikut kita. Ya, dan Allah telah ciptakan kita semua ni manusia. Tapi berapa ramai kita yang mengikut perintah-perintah Allah? Berapa ramai yang baca Quran dan menggunakan itu sebagai petunjuk dalam kehidupan? Inilah dia persoalan-persoalan ni. Jadi apabila perkara ini berlaku dalam industri 4.0 ini, dia akan mengubah bagaimana kita membuat bisnes, bagaimana kita operate dan bagaimana kita go ke masa hadapan. Itulah dianya industri 4.0. Jadi kalaulah bagi siapa yang baru mengenali IoT ni, ya, industrial dan juga industri 4.0 ni, saya nak bagi term-term yang menjadi bahasa kita lah, ya, bahasa kita. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa canggih sangat ke benda ni, dan kita ada masalah lah. Kita ada masalah. Apa dia term yang biasa kita gunakan? Yang pertama ialah
Enterprise Resource Planning, ERP. ERP ni biasa ya dalam AR 4.0. IoT yang saya sebutkan tadi ya, Internet of Things ataupun Industrial Internet of Things. Dan saya cakap ni cloud computing. Maknanya ada cloud di mana kita akan buat computing. Dan adanya tadi yang saya sebut tadi IoT ya, to be correct ya, rather than IoT saja. Ianya adalah IIoT. Dan kita ada big data. Oh, berapa banyak ini kata big data tu? Oh, massive yang sebenarnya. Massive yang sebenarnya. Dan kita ada artificial intelligence, AI. Apa dia AI ni? Adakah kita nak cipta seorang manusia lain? Ataupun adakah kita hanya nak menyita akal dia saja yang lain? Okay? Dan M2M, machine to machine. Maknanya, kalaulah manusia boleh bersembang dengan manusia, apatah lagi mesin dengan mesin pun boleh bersembang juga. Ya, kerana Allah telah menciptakan manusia supaya boleh bersembang, maka Allah memberi ilmu kepada manusia supaya mesin pun boleh bersembang dengan mesin. Itu dinamakan M2M. Okay? Dan digitization, di mana kita tukarkan semua nombor daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, susah sangatlah nak sebut. Saya tukarkan kepada 1 dan 0 saja. Simple kan? Digitization is basically kita tukar benda tu daripada 1 dan 0 saja. Inilah dia. Dan kita bercakap mengenai smart factory ya, di mana semuanya berfikir dengan sendiri. Manusia hanya turn on, sudah dia akan buat sendiri semua. Dia akan perfect the process, dia akan semua dia akan jalan sendiri. Itulah dia smart factory. Dan machine learning ya, kerana mesin itu sendiri akan belajar. Oh, rupanya kalau buat macam ni dia berfungsi sikit. Kalau buat macam tu dia akan berfungsi lebih baik. Tak perlu panggil manusia lah. Dia akan berfikir sendiri je. Dia kata, okey, saya akan buat yang terbaik. Inilah dianya ya. Kalau kita ingat dalam Al-Quran, dia kata hamba yang baik ialah hamba yang bertakwa. Jadi kalau mesin yang baik adalah machine learning yang mengikut apa yang kita perintahkannya buat. Okay? Dan real time data processing. Sebagaimana Allah ya meletakkan 2 malaikat di kiri dan kanan kita dan mencatat semua maklumat, maka kita pun akan lakukan perkara yang sama untuk kita punya robot-robot ini. Jadi real time data tu. Data tu di collect real time. Jadi kalau ada masalah kita akan tahu immediately. Dan ekosistemnya, kan ekosistem ni berarti dalam sesuatu tempat itu semuanya dikawal oleh satu entity saja. Tak perlu banyak-banyak. Ini termasuk dari segi inventory, dari segi operate planning, dari segi financial, customer relation, supply chain management dan macam-macam lagi yang dikawal. And it is a cyber physical system. Apa yang dimaksudkan cyber? Cyber ni ialah bila mesin itu berfikir. Ataupun dalam istilah normal kita, robot itu berfikir. Jadi robot yang berfikir dinamakan cyber physical system. Ataupun nama ringkasannya CPS. CPS. Jadi inilah dianya. Actually, the heart of everything dalam industri 4.0 adalah CPS. Jadi kalaulah somebody kata, oh saya menggunakan industri revolution 4.0, soalan yang kita kena tanya kat dia, kat mana yang dia guna CPS? Kalau dia kata, apa ada CPS? Minta maaf lah, dia tak tahu pun apa Industrial 4.0. Industrial 4.0, the main signature dia. Maknanya, kalaulah kita nak panggil dah masuk dalam Industrial Revolution 4.0, dia mesti ada cyber. Kalau dia tak ada cyber, dia bukannya 4.0, mungkin 2.0, 3.0 lah kalau nak ikut baik sikit. Ataupun even 1.0 kalau tak silap langsung. Okay, itulah dia keadaannya. IR 4.0 is this a disruptive. Maknanya dia akan menukar secara total. Bukannya hanya setakat-setakat kaki saja. Tukar satu kaki, 2 kaki dah boleh dah panggil IR 4.0. No. It's going to change the whole system.
The whole system, how we are thinking and everything, semua kena tukar. Jadi, what skills are most needed dalam hal ini, especially bagi pelajar-pelajar kita. Jadi, kalaulah kita nak involve dalam AR 4.0 ni, apa the skill and training? Ini kita kena tahulah sekarang. Kalau tidak nanti by the time kita dah graduate, kerja pun tak ada, apa pun tak ada. Duk tengok orang aja lah. Jadi, apa yang dia katakan, mengikut the World Economic Forum, 65% of kanak-kanak sekarang ni yang tengah belajar kat primary school, kerja dia pun masih tak created lagi, tak ada lagi. Kerana belum lagi, kerana baru nak masuk RR 4.0. Kita baru nak masuk RR 4.0 ini. Jadi, rupanya ada satu kursus yang kita, umat Islam telah sebut dah berapa lama dah. Tetapi sampai sekarang pun tak boleh pakai lagi. Sampai sekarang pun masih tak dapat diimplementkan. Iaitu Emotional Social Aptitude. Emotional Social Aptitude. Ataupun lebih dikenali sebagai ESA. ESA. Kadang-kadang kita ni bila guna istilah-istilah seperti ini, orang Islam tak faham. Okeylah, ianya yang sebenarnya ialah pelajaran untuk menjaga hati. Itu dia istilah apa orang kata orang agama. Iaitu belajar untuk menjaga hati. Sekarang ni dalam kurikulum kita tak ada pun yang itu. Yang ada cuma belajar macam mana nak guna akal sahaja. Which is akan jadi apa orang kata absolute tak lama lagi di bawah RR 4.0. Jadi hanya dalam bidang yang menjaga hati saja yang akan ada. Tapi kalau tengok dalam kita punya syllabus, dalam kita punya sistem pendidikan, tak ada. Tak ada. Tapi yang ada hanya falsafah saja. Falsafah pendidikan untuk menjadikan manusia yang baik. Bila dikata nak jadi manusia yang baik itu, maksudnya dia baik dari segi akal dia dan dia baik juga dari segi hati dia. Jadi bahagian hati itu lupa. Tak tahulah. Malanglah kita ya, orang-orang Muslim yang menjaga Kementerian Pendidikan ni kalau tak sedar lagi dalam perkara ini. Ya, kerana R 4.0, R 5.0 pun kita dah bincang dah. Dia akan lebih menumpukan kepada hati ini. Jadi macam mana ilmu hati tak diajar dalam kelas, ya? Hanya baru nak diperkenalkan. Itulah unfortunate ya, kita ni ikut orang aja ya, tak nak ikut diri sendiri. Ikut orang kapiak orang kata, kalau orang Kedah. Okay. So fourth industrial revolution ini, ya. Industri ini conceptualize rapid change to technology. Dia perubahan yang cepat. Dia bukannya lembek-lembek cerita ni. Kalau jika production level dia rendah-rendah, itu bukannya. Industri, untuk industri, social pattern dan proses. Dia memang semua jadi cepat. Okay. Jadi kalau kita nak perhatikan ya, dari segi job creation, ya, kita akan dapati dia mestilah yang akan selamat lah. Iaitu creative endeavor saja yang boleh. Creative endeavor ni datang dari mana? Akal, ya, datang dari akal. Dan yang paling penting ialah hati, ya. Kerana akal dan hati itu akan membentuk a creative endeavor. Dan social interaction. Social interaction ni takkan datang dari akal, ya. Saya nak bersembang dengan dia, wah, guna akal saja. Tak boleh, kita kena ada emotion. Apa yang dipanggil sebagai empati. Dan lain-lain lagi. Ini semua datang dari hati. Dia tak datang dari akal. Dan physical dexterity and mobility. Ini semua bercakap mengenai hati. Hanya job ini je yang ada nanti ya, dalam Industrial 4.0. Yang lain tak ada. Ya. Jadi dengan itu kita akan dapati ya, job yang akan bertukar ya, untuk Industrial 4.4 ini ialah mana job yang repetitif, yang ulang-ulang. Yang ini saya sedih sangat kerajaan Malaysia sekarang ni. Masih duk tumpu dengan TVET. TVET ni adalah satu contoh yang mana diulang-ulang semua kerja. Kalaulah ini nak diteruskan, unfortunately Malaysia akan maintain ya, dalam middle class income. Dan dia tak akan maju sampai bila-bila.
memang Jerman suruh kita buat ini. Kerana mereka pun dah lepas daripada sini. Bila dah lepas dia kata biarlah orang Malaysia ni masih duduk atas pokok lagi. Ulang-ulang goyang pokok tu supaya buah dia jatuh. Aduh lah, supaya dia pun tak berfikir. Itulah dianya. Kadang-kadang kita ni terikut-ikut dengan orang lain. Okay? Jadi repetitif. Jadi perkara ni memang takkan di masa depan. Dan based on rule. Dia ikut rule sangat. Rule itulah, rule inilah. Wah, rule itu semua boleh dipecahkan. Dan invoke limited well-defined physicality. Ini pun juga ya, kalau dia memerlukan tangan saja ataupun kaki saja, itu semua bukannya. Itu semua tak ada dah ya, di masa depan kerja dia. Okay, so ini dia bagi siapa yang masih keliru. Apa dia Industrial Revolution? Yang pertama sekali ialah kita menggunakan sistem steam. Ya. Tengok ya, dia ada berkait dengan energi. Mulai dari steam dengan water untuk jalankan. Kemudian kita melakukan apa yang kita panggil menggunakan electricity power. Ya, kita buat mass production. Dalam third punya kita automate kan ya, dengan menggunakan electronics. Ya, dengan menggunakan electronics, especially PLC ya, bagi siapa yang tak pernah dengar PLC pun tak pernah dengar lagi. Tu maknanya you masih dalam second revolution, bukan lagi third. Dan dalam fourth revolution, you are talking about cyber. You're talking about cyber, iaitu the robot that is thinking. Itu dia cyber physical. Kalau lah you kata, tak ada pun robot yang thinking dalam kilang ni, then I'm sorry dah, you most probably is in the second revolution. Janganlah nak cakap-cakap fourth revolution. Mungkin you boleh cakap kat Malaysia lah. Tapi kalau you cakap kat orang pakar-pakar, buat gelak orang saja. Memalukan. Ya, memang memalukan. Kepada saya inilah satu malu sangatlah saya bila dengar kata, oh Malaysia dah masuk dalam fourth revolution. Mana ada? Mana ada? Tak ada lah. Mana ada yang menggunakan cyber kat Malaysia ni. Okay? So please don't ya. Saya yang dalam bidang sains ni merasa malu sangat kerana orang-orang yang kata pakar-pakar ni tak erti pun apa yang dia cakap. Okey, minta maaf lah. Okey, jadi 5. Kalau lah bagi yang nak bekerja, mesti dah dengar teruk sangat ni, nanti kan besok tak ada kerja. Macam mana? Choose a career that minimize your risk of being replaced by a robot. Jadi ada 5 yang macam ni. Study data science or get a job in data. Maknanya kalau kita kerja kita adalah mengkaji, menilai, menganalise dan lain lagi data, don't worry, kerja tu mesti akan ada. Choose a job that robot cannot do well. Ya. Sebagai contoh, dia tak boleh create, dia tak boleh problem solving sangat. Walaupun sekarang AI dah very powerful dah. Ya, saya dah ada AI yang boleh buat macam-macam. Even nak grade paper pun dah boleh buat dah. Dan yang dari segi perhubungan antara manusia dengan manusia. Ini pun job-job seperti ini masih available nanti in the future. Keep in touch with job market. Kerana kita kena tengok ke ni. Yang perubahan ni sedang berlaku dan kita tak tahu dapati by the time kita keluar tak ada kerja. Inilah dia sedih kita. So be a data savvy ya. Jadi dengan itu kita tahu je macam mana nak make decision and solve problem. Get familiar with artificial intelligence. Yang ini we're talking about coding apa semua tu kita kena pandai. Mathematics kena pandai. Bukan matematik rendah tu. Ini higher mathematics. Ya. Kena tahu itu semua. Kerana those are the areas yang kita akan guna nanti. Secara biasa je. Normal je. Bukan lagi orang kata kompleks. Oh, 3 integration susah ke? Itulah dia yang kita gunakan. Ya. Dan saya dah guna tu sekarang ya, dalam IR4. Kalau rasa susah sangat, minta maaf lah. You are in the wrong area. You are in the wrong century. And you are in the wrong revolution. Okay? So, Oxford University buat kajian. Yang ini memang apa orang kata robot atau cyborg tu tak boleh nanti ambil kerja ni. Recreational therapist, supervisor untuk mekanik, emergency management director, dan is a long list lah ni. Jadi tak risau, kerja banyak. Kerja banyak. Kena carilah the right one. Okay. And 99% chance of being automated ini area ni. Ini semua ni area ni memang akan automated nanti.
So jangan jadi kerja. Maknanya kalau nak tengok the point dia ialah repetitif. Mana yang repetitif, jangan masuk. Okay? Jadi kita dapati tadi 40, almost 50% pekerjaan akan hilang dalam manufacturing, dalam finance about 30%, dalam wholesale and retail about 44%. Tengok ni, dalam by the year 2030. Tak lama lagi. So, nanti kerja semua tak ada hilang. Okay? So, dari segi education level lah, ini dia yang best ni. Kalau boleh tengok ya, kalau siapa tanya ya, apa yang berlaku ya kalau kita buat bila automation nanti. Higher education, 30% rasa dia akan hilang kerja. Tapi padi tak, yang mana paling tinggi? Ni geng TVET ni, geng TVET. Geng TVET ni memang at the end of the day dia pun tak ada kerja ni. Dia tak ada kerja. 41% daripada semua orang ni. Doctorate hanya 12%. Professional, engineer 16% saja dia akan hilang kerja. Master 26%. Tapi TVET 41%. Pasal apa kita nak bubuh duit dalam tu? Jadi kalaulah apa nama saya apa orang kata masa Tibet ini diperkenalkan, saya pun dah mula dah beritahu dah, dia tak guna. Ini bukan bidang kita. Kecuali lah kita decide tak nak pergi jadi negara advance, kita masih nak jadi negara corot kat belakang ataupun third world country. So, TVET is not an option under IR 4.0. Tapi sekarang ni, kena tulis TVET kena ada lah. Apa? Itu tak betul itu. Siapa lah yang itu. Just mentang-mentang lah dia mengajar kelas TVET. Dia nak kaitkan IR 4.0. Buat malu saya saja. Buat malu orang bidang IR 4.0 lah. Tak ada kena-mengena langsung. TVET ini adalah maklumat palsu ya bagi IR 4.0. So janganlah kita kenalkan dia bawah itu, tak betul. Okay, jadi social emotional learning, yang ini yang kita nak, yang perlu diperkenalkan di Malaysia. Should not be taught. Ini adalah satu skill ya, yang perlu ada. Dulu dia panggil soft skill, tapi sekarang saya lebih suka yang sebenarnya, the right term yang sebenarnya ialah mengajar bagaimana kita nak jaga hati kita, mengawal hati kita. Itu dia. Rather than just akal yang digunakan sekarang ni. Please, apa nama menteri di pendidikan, please look into this. Saya dah maklum kat dia berapa kali dah, 3 kali dah. Kalau masih lagi rasa tak, I'm sorry lah. Tak boleh pergi ke mana. Think about it lah. So, barulah kita become a change agent. Barulah kita boleh menjadi leader. Kalau tidak, just cakap tin kosong aja, bising aja, tapi apa pun tak ada dalam dia. Okay, so apa yang berlaku dalam pendidikan ya di Malaysia, saya katakan falsafah kita dah cantik, tapi bila nak translate kan kurikulum, tak boleh translate pasal hanya akal saja tumpuannya. Kita pergi kepada cikgu-cikgu kita yang mengajar, belajar dekat IPG, kita harap mereka menjadi murabi, tetapi tidak diajar ya, mengenai bagaimana nak jaga hati. Yang dia ajar ialah dari segi macam mana nak main dengan akal mereka. Ini tak cukup. Begitu juga ya, dari kalau kita tengok dari segi kurikulum dan juga penaksiran, kita dapati masih lagi penaksiran pada akal dan bukannya penaksiran kepada hati ataupun rohani. Jadi kalaulah semua ni, you expect nak dapat student macam mana? Akal yang bijak tetapi tak ada hati. Akal yang bijak tetapi tak ada hati. Tahu sajalah, kalau saya bubuh gambar yang bawah lagi satu ni, semua orang marah lah. Ni hati tak ada. Jadi kena kicap-kicap lah dari orang. Kerana hati dia tak ada. Dia tak tahu macam mana nak respon. Yang dia tahu tunduk saja dan tengok. Inilah keadaannya sekarang. So, apa di Malaysia macam mana? Dia nak tengok. Ini saya ambil daripada buku tadi lah yang saya dah sebutkan tadi. Dia kata industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, 4.0, dia bubuh situ manufacturing. And then, untuk industri 4, dia pun bubuh manufacturing aspect of human life. Aduh, janganlah create something yang tak ada.
Jadi you confuse rakyat Malaysia ni dengan perkara-perkara ni. Yang sebenarnya Malaysia masih dekat industri 2.0. Mass production using electric power. Mereka digitalize punya sistem pun tak ada. Adalah sikit kat automobil. Tetapi industri 4.0 langsung tak ada. Langsung tak ada. I mean totally tak ada. And apa orang kata bagi siapa yang masih mengatakan ada, cuba tunjuk kat saya. Cyborg kat mana? Ada berapa cyborg kat Malaysia ni? Kalau tak ada, tak usah cakap lah mengenai industri 4.0. So dengan itu kita dapati kita masih lagi Industrial Revolution 2. Belum 3, belum 4. Apakah kemungkinan untuk kita pergi ke 3 ke 4? Boleh, with the political will. Dekat ini saya nak beritahu dekat Minister of Trade, Ministry MIT, Ministry MIT, Minister of Industry. You are an accountant. Manalah you tahu mengenai 4.0 ni? I'm sorry to say lah. And then kalau lah you tak ambil advisor yang sesuai, then you orang kata meloncat sana meloncat sini, tak tahu ke mana, macam itu saja. Minta maaf lah ya, Menteri. Kerana so far daripada statement-statement yang you keluarkan, you tak faham pun apa dia second revolution, you tak faham third revolution, fourth revolution, langsung tak faham. Hanya tahu cakap saja. Jadi macam mana kita nak expect negara kita maju? Kalau lah orang-orang macam ini duduk dalam situ. And kalau you panggil advisor you, sebagai contoh, katakanlah you panggil daripada Intel. Intel sekarang ni di Malaysia masih lagi second revolution. Kalau saya berani cakap depan orang Intel, ya, bahawa mereka masih lagi dalam second revolution di Malaysia. Kerana mereka tak buat lagi fourth revolution lagi. Third revolution pun sikit-sikit je. Jadi I'm sorry to say lah. Janganlah kita merasakan kita terlampau outstanding, tapi yang sebenarnya kita nothing. Ya, kita nothing. Ya, kerana pemimpin kita tak faham. Mereka ditipu ya oleh industri-industri yang ada di Malaysia ini. Minta maaf lah ya dari sudut tu. Jadi Malaysia yang sebenarnya is at RR 2.0. Janganlah kita nak rasa kita ni 4.0. Jauh lagi, jauh sesungguhnya ya. Okey. Janganlah malu kita jadi peringkat antarabangsa ya, kerana di peringkat antarabangsa semua orang duk gelak. Kita aja yang rasa kita terror sangat. Okey. So, Industrial Revolution ni semua ni tengok ni. Memang banyak tapi kita enabling teknologi dia ni dia. Big data analytics, artificial intelligence, augmented reality, additive manufacturing, cyber security dan macam-macam lagi lah, tak payah cakap lah. Ni semua dia punya teknologi dia. And kat Malaysia kononnya ada ni semua. Artificial intelligence mungkin dekat Makmal, Internet of Things pun dekat Makmal. Jadi semuanya dekat Makmal. Masih jauh lagi lah, bukan beyond 2020. Ini kat sini present year ni pun dah teruk lah. Super computing kita bukan ada. Apa orang kata neuroteknologi pun kita tak ada. 3D printing pun tak ada. Adalah dekat lab tentu kat mana kah. Kecil je. Tak boleh nak buat manufacturing. Tak boleh buat manufacturing. So itu that is the state of the art of Malaysia punya teknologi regard tu ni. Jadi bila kita dah sebut perkara ini, ni sekarang kita nak tengok. Boleh ke kita drive our industry atas menggunakan 4.0 ni? Minta maaf, tak boleh. Ya, kerana kita tak ada kepakaran, kita tak ada fasiliti, kita tak ada orangnya, dan ditambahkan pula dengan menteri je pun tak ketahu yang mana yang disebutkan dengan 4.0. Okay? So leverage teknologi kalau untuk kita buat kita punya elektronik ini, sepatutnya lah kita duk thinking right now, sepatutnya ini dia thinking sepatutnya just prior to ini RR 3.0 ya, kita sepatutnya berfikir seperti ini. Faham ke pun gambar ni? Langsung tak faham. Memang tak faham lah kerana dia bukan tahu pun bidang 4.0 apa benda ke. Ini dia masalah kita. Ya, itu dia isu dia. Ya, kalau nak bincang pun. Ya. Tapi oleh kerana kita masih dalam industri 2.0, semua ni nampak, ini foreign je semua ni, tak faham apa benda.
memang tak faham. Okay, so technologies that power AA 4.0 ni banyak ya. Saya industri 4.0 ni ada banyak artificial intelligence. Saya ulang balik augmented reality, digital twins, cobots, black blockchain, cyber physical system, IoT, additive manufacturing, ERP yang saya telah bincang. Ini semuanya. Kalau dalam food industry pun sama. Dan kita harap ya, di mana dia sepatutnya start daripada raw material sampailah kepada manufacturing. Nah, itu pun semua mesti kalau kita decide nak guna Industrial 4.0. Jadi mesti ada vertical networking intelligent, horizontal integration, longitude, logistic, virtualization dan integration. Semua ni mesti ada. Itu adalah 4.0. And exponential technologies. Maknanya dia, production dia tu bukannya bertambah 10 kilogram saja. Tak. 1000 kilogram. Sekali loncat, 1 juta kilogram. Macam tu. Itu dia baru 4.0 punya konsep of apa kata the increase in yield. Ada increase in yield. Okay. So food kat Malaysia sekarang ni memanglah dia limited oleh space, decline number of arable land, apa semua ni. Memanglah inilah kelemahan kita ya. Walaupun kita food ni boleh bagi pada crops, industrial crops, tapi tumpuan kita hanyalah pada industrial crops. So banyak problem lah. Macam saya sebutkan tadi, volatile apa semua. Kenapa tak volatile ya? Jumlah food yang kita produce terlalu kecil. Bila terlalu kecil, kita tak control the market. Bila kita tak control the market, supply and demand dia will be sided on the wrong side. Okay? So inilah dianya. Perkara-perkara yang masalah yang kita telah dapati dan memang susah kalau kita nak apply 4.0 kecuali ada very strong political will. That strong political will must come from the ministers and also kalau perlu necessary from the prime ministers. So this is a typical smart IR 4.0 farming. Semuanya related. Orang tu tahu bila tanam, semuanya dikawal oleh satu smart analysis and planning. Satu tempat je, tak perlu banyak-banyak. And dari segi teknologi ni pun banyak ya. Kita saja senaraikan ini adalah company yang goes into this food technology trends dalam 2022 ni. Okay, ini typical lah gambar-gambar sebagaimana ianya patut dilakukan. Ya, production tu adalah fully automated, fully apa orang kata cyborg, maknanya brain dia pun semuanya dekat robot itu. Ya, bukannya oleh manusia. Ya, manusia cuma turn on saja. Okay. So, dari segi park tadi kita akan dapati ya, masih jauh lagi lah kita Malaysia ni masih jauh lagi dan perlu ya dilakukan sesuatu ni perkara ni. Kalau kita tak buat, maka mengapa yang hesitate ni? Yang sebenarnya because associated with cost ya. Kerana ROI dia lambat, dia nampak macam lambat tapi yang sebenarnya dia tidak ya. Kerana keuntungan dia berlipat ganda ya, bukannya. Kalaulah dia buat dia dapati keuntungan dia tak berlipat ganda, dia masih AR 2.0. AR 2.0 dia tak banyak sangat. Tapi AR 4.0 dia mesti berlipat ganda dia punya keuntungan. Dan perlu ada education material ya, kita kena ajar kepada masyarakat ya bagaimana. Dan data dengan IT security ni very important. Ya, kerana inilah dia yang menentukan how far you going to go, how slow you going to get and all those things. Jadi the full potential ini hanya akan dicapai ya, kalau kita work together into a holistic system, a smart manufacturing, sama ada dalam electronics atau semiconductor ataupun dalam food production. So kita kena ubah ya, apa yang ada sekarang ini is very old fashion. To me is apa orang kata archaic ya, dah lama sangat dan memang patut ditukar ya. Dan selagi kita tak tukar, maka selagi itulah kita akan maintain as we are. So firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Katakanlah, perhatikan apa di langit dan di bumi.
tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul, dan beri peringatan kepada orang yang tidak beriman. Rugilah. Yang kita lihat di keliling kita ya, semuanya berlaku dengan cepat. Jadi persoalannya, adakah robot dari perspektif Islam ini salah? Yang sebenarnya tidak. Ya, robot itu ya, kalau kita lihat dia cerita mengenai patung ya di dalam hadis Rasulullah, ya itu patung itu tidak boleh bergerak, ya patung manusia. Hukumnya adalah haram. Tetapi robot bukan ya, kerana dia mempunyai AI. Ya, dia boleh berfikir sendiri. Jadi dia bukannya sesuatu yang tak bergerak. Ya, walaupun demikian, kita kena ingat juga ya, warning Allah ya, mengenai Nabi Musa dan Samiri. Ya, sama juga ya, kita dapati bahawa Samiri ya punya lembu ya, dia hanya boleh berbunyi je aja. Dia tak boleh buat apa lagi. Tapi kita punya ini adalah cyborg yang boleh berfikir dan boleh bergerak. Jadi robot bukannya patung. Ini adalah membantu dalam kita berusaha dalam kehidupan kita. Dia adalah pembantu kita. Okey. Jadi dengan itu ya, mengikut satu survey ya, didapati bahawa ramai yang menerima idea ini, bahawa bagi tujuan ini dia kerana dia akan memberi manfaat kepada manusia. Jadi yang menjadi persoalan ialah sama ada kita nak guna atau tidak ya, apa yang Allah telah kurniakan kepada kita, dan kebijaksanaan yang Allah telah beri kepada akal kita supaya boleh create ya, cyborg ni ya, untuk membantu dalam kehidupan kita. So sama juga dengan AI ya, artificial intelligence, di mana kecerdasan buatan ya, kita buat dia. Adakah berarti kita cuba meniru Allah? Tidak. Ya, tak mungkin ya. Kita hanya mungkin boleh sipi-sipi saja ya. Sebagaimana Allah kata, ilmu Allah itu macam lautan. Kita hanya masukkan satu jari kita ke dalam lautan tersebut, dan ilmu apa yang Allah beri kepada kita cuma adalah titisan air yang kita dapat daripada lautan yang besar. Jadi dalam artificial intelligence ni, bagi orang yang tak tahu apa benda dia, it's just equation ya, equation yang kita gunakan untuk buat penyelesaian bagi masalah-masalah. Dan apabila kita lakukan dengan baik, maka kita akan dapati ya, dia akan seakan-akan berfikir ya, kerana dia ada input dan dia ada output. Okay. So 5.0, tadi baru cakap 4.0, 5.0 nanti akan lebih lagi dahsyat lagi. Dan kita akan dapati ya, bila tiba masanya nanti, kalaulah Malaysia masih lagi terkiai-kiai dalam industri 2.0, habislah kita ya, sebagai sebuah negara ya, tidak akan maju semaju-majunya. Okey, dan rugilah kita ya, kerana membiarkan diri kita hanyut di dalam kebodohan sebenarnya. Saya anggap ini hanyut dalam kebodohan. Okay, so in conclusion ya, kita jangan tinggalkan ya, industri 4.0 ni, walaupun saya dah sebut ya bahawa kita tak di situ lagi, tapi usaha perlu dilaksanakan untuk memastikan. Dan perlu diingatkan juga, ada teknologi lain yang berkait dengannya, iaitu teknologi 5G. 5G ini ialah teknologi perhubungan, ya, komunikasi. Jadi industri 4.0 bercampur dengan komunikasi 5G, dia akan jadi satu kombinasi yang mampan dan bukan saja mampan, tetapi akan berguna ya, kepada masyarakat kita keseluruhannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Datuk Profesor atas pembentangan beliau sebentar tadi. Kita dapat lihatlah sebenarnya negara kita ni berada di tahap yang mana kan. Dan yalah, kita pun ramailah orang claim yang mereka tu berada menggunakan IR 4.0 kan, tapi sebenarnya mereka masih lagi jauh tinggal ke belakang. Dan ada juga komentar daripada Tuan Ghazali Haji Abu kan, katanya IR 3.0 dah ada dalam banyak industri.
Dan juga bagi komentar kat Prof. 2.0 bunyi teruk sangat, bagilah 2.5 Prof. Ha, tapi itulah, kita pun sebabnya kita nak memastikan negara kita mampu bersaing dengan negara-negara yang yang lain yang sudah maju ke hadapan. Baik. Jadi saya buka ruang kepada semua yang hadir dalam usrah pada malam ini untuk jika ada persoalan ataupun ingin berkongsikan pandangan, saya buka ruang. Dan jika yang melihat secara langsung di Facebook ataupun YouTube Buat TV, boleh hantarkan soalan di ruangan komen tersebut, dan nanti insya-Allah akan ada AJK Technical yang akan sampaikan soalan ke ruangan Zoom ni, insya-Allah. Silakan, saya buka ruang kepada siapa saja yang ingin bertanyakan soalan ataupun kongsi pandangan. Adakah? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya dulu kerja kat Mitsubishi Electric. Sebelum tu Texas Instrument Electronic System, TI KL. Automation yang kita nampak 3.0 tadi, pengalaman saya dalam real industry lah. Kita dah ada quite a lot juga, walaupun kita panggil tak fully auto lah. Tak fully auto, maknanya masih ada human handling required. Cuma 4.0 tu memang kalau ikut description yang Prof bagi, memang nampaknya belum lagi lah. Belum lagi. Saya pun dah tinggal industri dalam 10 tahun. Mungkin dah ada development baru, saya tak perasan. Tapi generally US based company macam Texas Instrument apa semua, kita start automation quite early. In 1995 macam tu kita dah start. Even data management, maknanya kita walaupun ada human masih ada human involvement, maknanya kita scan. Data analysis is done by the system. Of course company to company dia punya level agak berbeza lah. Bila saya pergi Mitsubishi tahun 99 sampai 2007, everything is still manual recording. Jadi saya terkejut sebab US based company kita dah main scanning dah. Bos tak tanya report. Bos nak report, pergilah tengoklah sistem. Dan Mitsubishi dia masih minta report daripada kita. Cakap apa sal macam ni kan. Maknanya ada gap antara in between industries lah. Cuma 4.0 memang setakat saya link the industry dulu belum ada elemen tu. Cuma in term of Malaysia, kalau dulu semua benda akan dimulakan oleh kerajaan, yang saya nampak lah dulu. Maknanya bila going into innovation ni, government akan take the lead. Apabila benda tu successful, barulah industri ambil benda tu untuk dia guna. Sebab apa? Sebab government ni dia tak ada profit and loss. Kalau dia buat research, satu-satu konsep, katalah intelligent plan ke, dia kalau fail, is a government lah. Tak adalah siapa nak buang kerja ke apa lah. Kalau lah industri, you propose a project, you lead the project fail, it's as good as you bite the bullet lah. Whoever approve all the lineage until the approval, normally depends lah which level kena dulu. Jadi Prof tengok di Malaysia ni, what is a practical approach lah for the government to look into the matter. Adakah kerajaan katalah dia buat satu model, katalah kita buat plantation lah, plantation, dia buat satu konsep artificial intelligence, kerajaan provide the structure, industry come in as a collaboration partner. Jadi kalau this product doesn't work, okay, then we get another collaboration partner. Tengok siapa yang boleh get it running. Mungkin eventually kalau it's successful, kerajaan boleh rent out the facilities. Rather than kalau industry untuk take up a project yang fully artificial intelligence based, IR 4.0 based, dia kena kira betul-betul ROI tu.
how much they are going to invest. Before you invest in the infrastructure, you have to invest in the people dulu. Who is the people that is capable to build? Kalau you nak get a third party punya developer, and who is the people who's going to handle the system. Jadi benda tu dia kena kira all the ROI in place. Kalau dia kata it worth it, dan based on the risk, what if it fail, where it can fail and so on, barulah dia akan venture into that. Sebab dia ada profit and loss punya elemen. Kalau tak, nanti adalah director yang kena buang dalam dia punya AGM ke apa kan. So if it started by the government, the risk is lower. Of course, the government shouldn't fail unnecessarily lah. They still have to take calculated risk and so on. Cuma dia ada sedikit kelonggaran. They are not profit and loss basis all the time. So where do we start? And how do we go about it? Itu soalan saya, Prof. Okay. Terima kasih Dr. Ghazali. I always like to hear from you. Apa namanya, saya sendiri yang sebenarnya berpandangan bahawa kita punya industri di Malaysia is driven not by the government. It is driven by the industry themselves. Tetapi apa yang penting untuk government, mungkin satu caranya ialah partnership lah, ya, apa yang Saudara Ghazali cadangkan. Tapi saya lebih suka government jangan involve dalam partnership. Tapi kita involve dari segi memberi insentif. Ya, memberi insentif. Nak bagi insentif ni ada banyak yang sebenarnya. And the reason, bagi contoh Penang, ya. Mengapa at one time Penang menjadi banyak industri pergi ke Penang? Kerana mereka bagi insentif banyak. Ya, tax haven dia lah, macam-macam lah dia bagi. And dia cakap ada industri lah yang boleh you all involve untuk tukar dia punya syllabus lah, macam-macam lah. Kalau if you look at kalau tengok dalam Penang ni investment tu, dia ada sebut lah tu dalam tu apa dia insentif yang mereka beri. Cuma malangnya kalau tengok insentif yang diberi bukan saja di Penang, di Selangor, di Johor, masih lagi untuk apa nama 2.0. Saya masih insist yang kita punya industri di Malaysia ni masih 2.0 berdasarkan kepada practices yang ada, dan yang kedua ialah insentif yang mereka beri itu pun adalah 2.0. Jadi bila you bagi insentif 2.0, you dapat industri 2.0. I think the cliche yang selalu orang sebut ialah if you give a consultant peanuts, you get monkeys lah. So the same thing lah. The same thing. Tapi masalah pula, kita ambil orang luar sebagai consultant. Dia ada dia punya apa nama kepentingan-kepentingan yang berbeza dengan kita orang Malaysia. Kita orang Malaysia, kita bila buat something, kita akan buat for the sake of the country. Kita nak negara kita maju. Jadi apa yang berlaku? Katakanlah sebagai contoh sekarang ni, Penang is supposed to be the top lah. Kalau Selangor pun mungkin dia akan mengaku dia the top juga. Tetapi dari segi RR, dua-duanya 2.0. Minta maaf lah, saya tak boleh nak pergi kepada 3.0 tu. Bagi saya definisi 3.0 tu lagi ketat lagi daripada apa yang Tan Ghazali sebut itu. Because saya buat kajian dan saya dapati bahawa selagi kita tak pergi kepada 3.0 dan 4.0 eventually, maka negara kita takkan maju. Dan ekonomi kita takkan, minta maaf lah ya, kepada Menteri Ekonomi. Kalau you maintain sekarang ni punya industri, walaupun Intel, ya, minta maaf, jangan keliru between nama company dengan
apa yang mereka buat ya dalam menjalankan manufacturing. Dua tu different. Tak sama. Saya dah maklumkan ni lama dah. Tetapi kerajaan kita ni tak tahulah sama ada mereka pekak ke ataupun mereka tak nak terima perkara ni. Masih lagi melantik sebagai contoh. Advisor untuk Penang punya, minta maaf ya, untuk Penang punya investment ialah seorang pakar dalam bidang IR 2.0. Saya point out dekat menteri, ketua menteri. Ini apa ni pakar ni 2.0. So do you expect dia akan bawa kepada 4.0? I'm sorry lah, dia tak kerti pun. Dia tak kerti. Saya cakap direct ke ketua menteri masa itu. Tapi dia tak nak percaya saya, aku suka dia lah. Bagi saya, sebagai seorang dalam bidang ni, saya hanya boleh point out. Ya, sebagaimana yang Allah katalah dalam Quran. Rasulullah, kamu hanya boleh bagi nasihat. Kamu hanya boleh bagi amaran. Kamu hanya boleh setakat itu saja. Hidayah is from Allah. Hidayah is from Allah. So, I can tell ya, bahawa manufacturing sector di Malaysia sekarang ni ialah 2.0. Dari segi food sector lagi teruk. Saya ingat 1.0 pun tak sampai lagi. Jadi, how do you expect? Ya? Walaupun dari segi kerajaan duk keluar ketah itulah, ketah inilah, dah sampailah 2.0, dah sampailah 3.0, sampailah 4.0. Are you kidding? You ingat orang Malaysia ni quote unquote bodoh sangat. Ingat kita ni semua orang tak cerdik. Kita nampak. Tetapi itulah, unfortunately, apa orang kata, ini dibiarkan. Kerana mungkin apa orang kata, tak ramai pakar. Dan pakar yang ada pun very limited. So, unfortunate lah kerana perkara ini. Dan tambah pula, orang yang tak pakar ni diberi untuk lead organisasi ini. Dulu mula-mula Malaysia ada apa yang kita panggil sebagai Celterra. Dia dengar tak Celterra? Government Malaysia invest 2 bilion. Apa yang dicadangkan oleh Tuan Razali tadi telah berlaku ya dalam Celterra. 2 bilion. So, masa itu mereka nak cari siapa kita nak bagi jadi CEO kat situ. Pasal masa itu saya lupa siapa Perdana Menteri. Perdana Menteri itu kata dia nak orang Malaysia juga. Dah jual, Perdana Menteri dah dijual dah pun. Kerana apa? Kerana CEO-nya adalah banker. CEO-nya yang dilantik adalah banker. Ataupun accountant to be correct, dia punya post. Saya komplain dekat kerajaan. Ni pasal apa? Ni kenapa tak ada ke pakar? Tak ada ke pakar yang Malaysia ni yang boleh ganti CEO tu? Hubunglah pakar bidang kita, bidang semiconductor punya ramai ke? Saya masa itu duk kira ada 10 orang yang kalau lah tak nak pilih saya, pilih orang lain tu pun boleh. Tak perlu saya, tapi pakar. Tak nak bubuh. Dia lebih suka bubuh banker ataupun accountant tu. Accountant tu mana dia tahu teknologi, tak tahu. Dia pergi melawat tu pun saya tengok, tengok. Oh, mengapa yang ni berkilat, mengapa yang tak berkilat? Apa dah? Benda-benda macam ni. Dan kita biarkan. Jadi inilah dia rugi kita lah. Kita rugi. Dan saya dapati perkara ini, kalaulah Perdana Menteri kita masih nak biarkan cara macam tu, tak ada lah. Bagi saya pun tak heran lah. Kalau nak jadi, pasal benda ni dah jadilah. Wallahualam. Baik, terima kasih Tuan Ghazali dan juga Prof atas maklum balas perkataan itu. Jadi saya buka lagi ruang. Ada lagi ke yang ingin nak dengar Mutalib bagi pandangan? Itu komputer, pakar komputer. kalau ada Tuan Talib, jika ada. No comment yet lah, dengar dulu. Okay, baik. Adakah yang lain ingin
Bersuara. Ni siapa Galaxy A02s ni? Ha, Assalamualaikum. Salam. Datuk, Yes, ah, boleh. Ibrahim Jaafar. Oh, apa Lupa khabar? lupa nak tahu nama. Waras. Lupa nak tahu nama betul. Ni Datuk, saya nak tanya sikit lah ni Okey. tentang kita punya food industry lah. Saya ada kawan seorang, dia ada rancangan quite big, very big, rancangan untuk nak buat macam granary lah untuk jelapang padi di Pahang. Dia dah ada planning, dah ada dia punya apa dipanggil tu master plan, nak tanam apa, nak macam mana nak automate dia punya sistem apa semua, dan dia dah berkali-kali pergi jumpa berbagai-bagai pihak lah, authority apa semua, but sampai sekarang dia tak dapat mulakan dia punya projek tu for whatever reason. Tak tahu, tapi dia bila kita bincang dalam kita punya group, dia akan keluarkan dia punya apa tu planning dia tu untuk nak adakan industri yang self sufficient, bawa 1,000 acres of paddy dengan jagung, dengan tebu, dengan apa semua. Dia nak cuba nak advance kan, but still now dah berapa dekat makan 10-15 tahun dia masih belum berjaya untuk nak start field scale. Dulu pun buat 10 acres ke 100 acres ke, belum lagi dapat. Tak dapat lagi apa mana-mana authority yang boleh bagi dia. Dia akan buat kerja sendiri lah, tapi bagi dia tempat, dan dia akan cari pekerja sendiri untuk nak mula ni. But every time he even went up to see Datuk Najib at one time. Tapi the file was just kept away lah, tak dikemuka ke mana-mana sampai dah berkali-kali dia. So tapi dia tak putus asa lagi, dia try juga. So how can we sort of help him lah to realize dia punya planning ni, because bila dah start satu macam tu, dia dah boleh jadi self-sufficient society entity. So tak perlulah kita nak depend so much on imported products lah kan. Kita punya macam beras pun tak cukup, beef pun tak cukup, kambing pun tak cukup, sayur pun tak cukup. So sampai sekarang dia, when we talk about ni, dia masih lagi tak dapat nak mulakan. Itu je tu. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Ya, sebenarnya perkara ni pun berlaku ya, baru cerita sama juga. Bila saya dengar ini cerita sama juga. Cuma yang ini adalah menanam sayur-sayuran ya, di bandar. Perkara je sama juga, exactly. Dia ada semua complete. Dia akan ambil satu gudang dan dia akan bina buat pengeluaran apa semua. 10 tahun juga sama lah dia tak dapat projek tu, nak buat projek tu. So one thing lah, dia ni berani sikit. Dia pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. So saya difahamkan is on lah benda tu sekarang ni. So saya suggest, sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah duduk berjalan daripada state ke state. So saya suggest kalau dia datang ke state, you bagi tahulah kat dia perkara ni. Dan selain daripada itu, ialah menteri yang bertanggungjawab ya, untuk jaga makanan ini pun saya ingat dia very jovial ni orang. So jumpa dengan dia, kalaulah kumpulan yang telur tu boleh bawa dia pergi ke Thailand dan tengok ayam bertelur, takkanlah dia tak nak tengok, tak nak buat di Malaysia yang dah ada. So saya suggest pergi berjumpa dengan dia. Dan kalau ada masalah apakah, beritahu kat saya next pembentangan saya akan maklumkan perkara ni pada semua. Wallahualam. Ya. Okey, terima kasih Datuk. Baik, terima kasih. Ada lagi ke yang ingin bersuara? Saya mungkin buka lagi satu soalan mungkin. Satu ataupun soalan atau pandangan. Silakan jika ada.
Adakah? Baik. Jika tak ada, saya pun lihat di ruangan Facebook dan YouTube pun tiada lagi soalan. Tidak ada soalan juga. Mesti nak share Sila sikit sila. Sila dengan sila. Datuk Profesor. Since Datuk banyak berurusan dengan menteri, saya pernah share konsep ni di certain groups lah yang mungkin Datuk ada dalam tu sekali. Di cerita Jepun ni, dia ada satu konsep dia panggil research ecosystem. Research ecosystem ni macam kebetulan dulu saya di Mitsubishi, saya dapat peluang pergi kita punya HQ research center. Jadi dalam research center tu saya jumpa profesor daripada University of Tokyo. Saya shortcutkan cerita lah. Agak susah nak dapat di situ, tapi dengan connection yang ada sebab dulu MD di Malaysia ni dia naik jadi senior vice president di HQ. Jadi dia jemput kita pergi research center. Jadi bila dia introduce the team tu, saya jumpa dengan seorang profesor daripada University of Tokyo. Jadi saya tanya profesor ni, saya kata, what are you doing here? Kan? Yang kawan Jepun ni saya tak heran lah. Dia jumpa ada profesor, dia introduce dia profesor doktor, nama Jepun lah, saya tak ingat. Dia tanya, why are you here? Dia kata, I'm doing research. Cakap, for what research? Masa tu DVD Blu-ray punya produk lah. Saya tanya, who pay you for the research? Dia kata, Japan government. I don't understand how it works. Dia kata, sebab kita Mitsubishi Group ni besar, kita produce lebih kurang 30% GDP Japan. Kita ada heavy industry, electrical, automotive, apa lagi. Kira macam orang, kalau kat Mitsubishi ni cakap orang je kita tak buat. Kertas, pensel, chemical semua ada. Banking pun ada. Jadi dia kata Mitsubishi is a big group. So Mitsubishi produce 30% of GDP Japan. So some percentage of the tax paid by Mitsubishi is given back to Mitsubishi as research grant. It's an entitlement. Dia bukan Mitsubishi kena mohon-mohon, tak ada. Maknanya you pay this much of a tax, you are entitled to use how much as a research grant. And based on that entitlement, dia boleh pick any university, I want this product, who can do research for us. Jadi this professor is working for Mitsubishi masa tu untuk DVD Blu-ray pickup system. Jadi bila dia buat lebih kurang 2 tahun, bila dia berjaya buat pickup system tu, kita punya engineer team untuk complete the whole design. Jadi once dia siap je, the rest of our designer take up the project, completekan semua circuit, and dengan mechanical design complete satu produk. Terus kita test run, pilot run akan buat kat Malaysia lah. Itu kerja saya lah, saya kena bawa balik produk tu ke Malaysia untuk test run, untuk mass production. Cuma yang saya nak highlight ialah dia punya research ecosystem punya mechanism. Kita punya sistem cukai kat Malaysia hari ni, dia isolated. Industri bayar cukai, government manage the tax. There's no involvement of that industry that whatever you pay belong to the government. Now you duduk dan diam. Tapi di sana, you get back certain percentage as research grant and you can collaborate with other universities available. Tak tahu sama ada dia boleh pilih awam saja ke atau private. Itu saya tak pasti. Tapi maknanya the industry will get certain percentage back as a research entitlement pada orang. Dan benda ni saya nampak tak ada kat Malaysia. I've been trying to push this idea to MTDC apa semua, tapi nampak dia orang tak take up. Nobody take up. Saya kata apa pasal tak boleh take up? Sekarang ni Malaysia kita bayar cukai, kita nak buat research juga. Tapi duit itu kita bagi pada MOSTI. MOSTI yang akan pilih research daripada universiti ni. Dia pun mula, macam Syarah pun fikirlah kita nak buat apa. Itu yang Johor keluar kertas daripada UNAS tu. Because you have to apply for the research grant, then you apply based on whatever you have in mind, not industrial driven research. Bila dia industrial driven research, maknanya memang universiti tak, kita nak ni, you buat how much. Sebab itu di sana dia orang tak ada budaya nak lari dari cukai.
Sebab they know the more tax they pay, they get more entitlement. They can work with better university. They can get better professors to work on their project. Jadi environment tu belum ada di Malaysia. Kalau kita boleh put that into our system, mungkinlah kalau nak link sikit, kita kata kita bagi entitlement macam ni speciality kepada public listed company sebagai contoh. Jadi siapa nak facilities ni, you kena bagi public listed. Jadi mungkin dia akan add vibrancy to our capital market sekali. That's how I look at it lah. Sebab sekarang ni saya kadang-kadang duk trade apa semua. Jadi kita tengok benda tu kan. So how do you look at that system dan bagaimana kita nak install this system into our government system? Apa agaknya restriction yang nampak? Saya tak ada cakap menteri, tapi dulu pernah bentang pada Dr. Mazli Malik sekejap KPT. Tapi lepas tu dia tak sempat buat apa-apa, dia dah jatuh lah. Mungkin nak kena bawa lagi sekali. But I'm trying to look at government point of view. Apa sebenarnya kekangan yang dirasa kalau kita buat macam ni, this will happen. Then what is that issue that could possibly occur bila dia nak move into that kind of system tu? Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Azali. Saya tak adalah nak bersembang dengan semua tak ada menteri-menteri. Cuma apa namanya presentation saya ni agak terbuka ya, dan mungkin menteri ada dengar lah, harapan saya mereka dengar lah. Memang itu satu suggestion yang baik. Cuma kita kena faham satu perkara ya. Kebanyakan industri kita, the big industry, sebagai contoh Intel, company ni besar ya, mereka tak bayar tax. So bila mereka tak bayar tax, ataupun kalau bayar pun sikit sangat, berbanding dengan macam Petronas ataupun yang besar-besar ni, company-company lokal ya. Ini semua adalah membayar tax yang banyak Kerana that's why kita create apa yang kita panggil sebagai free trade zone ya. Free trade zone ya. Bila free trade zone itu, kawasan tersebut, kalaulah katakan company macam apa sajalah multinational yang pergi, mereka hanya bayar tax very low ya, very low. Jadi bila mereka very low, memang kerajaan kalau nak bagi balik pun tak banyak mana. Tapi macam Petronas, saya bagi contoh tadi Petronas bayar tax yang banyak dan memang ada kerajaan bagi balik certain amount untuk mereka guna untuk beasiswa dan lain-lain lagi. So ini adalah satu kita punya sistem untuk industri very unique yang ada membayar tax yang banyak juga adalah SMI. So SMI kita pun dari segi kalau nak tengok ratio tax yang mereka bayar dan juga banding dengan orang lain, dia agak rendah. Tak apa-apa setinggi yang mana yang kita jangkakan Macam contoh tadi Mitsubishi. Mereka ni bayar tax besar, bayar tax besar. Jadi tak heranlah kalau kerajaan negara sana bagi mereka duit balik untuk membantu mereka. So dekat Malaysia dia punya sendiri agak berbeza sedikit dalam hal itu. Jadi mungkin kerana itu yang bila you suggest dia pun tak boleh buat apa. Dan set tax pun tak banyak mana. Jadi actually tujuan kita create, by the way just nak beritahu sedikit sejarah tujuan kita bina the free trade zone we are I think among the earliest country dalam dunia yang create this free trade zone. Supposed to be in Penang lah, somebody kat Penang dia suggest ni. Kerana kita nak tarik ni yang dinamakan insentif untuk tarik company-company ini datang ke Malaysia. Jadi company-company ini bila dia datang untuk selalunya 5 tahun yang pertama tak ada tax free. So 5 tahun tu dia perah kita lah. So apa benefit kita as a country then? Kalau lah kita letakkan mereka
Anyway, ada tambahan lagi. Jadi recently ada keluar dalam WhatsApp, ada somebody komen, ngapa kita tak, apa orang kata, dia tak tahu rupanya semua dalam free trade zone tu tak boleh jual kat Malaysia. Dia kena jual kat luar negeri. Kalau dia nak di Malaysia, dia kena jual kat luar negeri, katakan dia jual kat Thailand, kemudian Thailand akan hantar kat Malaysia balik. Walaupun saya duduk kat Penang, saya nak beli benda tu, buat dekat apa orang kata sebelah tu je, kilang tu, saya tak boleh beli daripada kilang tu. Saya kena pergi ke Thailand beli benda tu, baru boleh beli. Itu adalah syarat-syarat yang apa nama kerajaan kita telah letak. Jadi again soalannya, mengapa kita biarkan kilang-kilang ni macam tu? Kerana the main purpose of kita bawa kilang-kilang tu ke Malaysia adalah because of job creation. Because of job creation. That's why kalau you perhatikan, saya was very angry with states yang still maintain IR 2.0 untuk insentif dia. Kerana dia akan menarik pekerja-pekerja di dalam golongan IR 2.0. So that's why saya suggest kepada mereka, why not bagi insentif 4.0? You create insentif 4.0, you akan dapat kilang-kilang 4.0. Bila 4.0, you akan dapati the requirement is that it must be a thinking person or a knowledge-based person. In other words, kalau nak sebut dalam bahasa pasarnya, iaitu graduan daripada universiti. Ini sepatutnya buat kerja. Macam student saya dulu, masa saya mengajar, saya ada lebih kurang 40 orang student. Bila mereka keluar untuk bekerja, mereka tak boleh. Kerana saya mengajar mereka pada peringkat IR4, 4.0. Jadi bila saya mengajar daripada skill of IR 4.0, mereka tengok kat Malaysia tak ada kerja. Mereka kena pergi ke Singapura, kena pergi ke Taiwan, kena pergi ke Korea. Merata dunia. So student-student saya kebanyakannya duduk di mata-mata dunia. That's why yang saya tahu bahawa Malaysia ni bukannya IR 4.0 tapi IR 2.0. Saya tak ajar dah IR 2.0 because bagi saya terlampau rendah, memalukan. Nak ajar pelajar-pelajar universiti. Tapi itulah malangnya diambil oleh TVET pula ngambil yang itu. Jadi secara tak langsung kita menggalakkan industri-industri 2.0 ni untuk still duduk kat Malaysia. Bagi saya dah tiba masanya kita halau mereka. Halau daripada keluar. Mereka dah dapat keuntungan banyak daripada kita dah. So now we want 4.0 supaya income kita punya orang akan tinggi. Kerana just to tell you, mengikut kajian yang saya buat, kalaulah orang yang bekerja IR 2.0, gaji maksimum dia 2,500. Kalaulah dia IR 4.0, gaji minimum dia, saya tak nak guna maksimum, pasal maksimum dia unlimited. Gaji minimum dia adalah 4,500. Nampak dah beza dia? That's why baru kita boleh jadi high income society. Kalaulah kita mempunyai pekerja-pekerja yang high income. Tapi kalaulah kita punya pekerja-pekerja at 2,500 je per month, memanglah kita ni akan maintain lah at what we are right now. That's why saya marah bila menteri-menteri yang duk cakap, oh kita nak majulah. Maksud you maju apa? Maju poket diri sendiri ke? Ataupun maju negara? Kalau nak maju negara, then you have to change the industry, you have to change the pertanian, you have to change everything to 4.0, whereby everything will change accordingly. By the way, banyak sekarang graduan universities are already been taught 4.0, tetapi unfortunately, the job market is only for 2.0. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih juga pada pandangan daripada Tuan Ghazali tadi dan respon daripada Prof.
Alhamdulillah, kita pun uh, sudah terlebih masa sikit, 10 minit. Tak apa, tak mengapa. Sikit je. InsyaAllah. Terima kasih semua saya ucapkan kepada yang hadir dalam ruangan Zoom dan juga yang menonton secara live di ruangan Facebook ataupun YouTube Wab TV. Dan InsyaAllah saya rasa kita pun dah sampai di hujung usrah kita pada malam ini. InsyaAllah akan datang lagi, akan ada lagi pada setiap hari Isnin malam Selasa daripada kelas sains dan pembangunan mampan dan Ibrahim Munabim. Jadi tunggukan sahaja hebahannya insyaAllah. Jadi jika tak ada apa-apa lagi, kita tangguh usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Prof.